Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada para penonton edisi khas. Pastikan saya selamat pagi Malaysia dan anda bersama saya Azizana Alam di pagi yang ceria ini. Pada bulan September sedang tak sedar kita sudah memasuki bulan September bagi penggal ini dan masih lagi dalam perjuangan untuk membanteras penyebaran wabak COVID-19 dan di samping itu jangan lupa untuk kita sama-sama juga membendung daripada penularan berita-berita palsu di negara kita. Baik, selain di saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga di TV1, anda juga boleh ikuti kami di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan hanya carian mudah berita RTM. Kita mulakan dengan perkongsian kita yang pertama untuk pagi ini. Apakah yang berlaku di sini ya? Kita diminta agar berwaspada terhadap skim pelaburan dan perniagaan menyalahgunakan nama dan logo PIDM. Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM meminta orang ramai agar berwaspada dengan bahan pemasaran palsu menyalahgunakan nama dan logo PIDM bagi mempromosikan skim pelaburan dan perniagaan. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Rafiz Azwan Abdullah, PIDM menerima beberapa pertanyaan daripada konsumer kewangan mengenai bahan pemasaran berkaitan dengan pelaburan, skim dan produk atau kewangan yang memaparkan nama dan logo perbadanan itu. Orang ramai diminta agar membuat pembayaran mengaktifkan perlindungan PDIM dan ingin diingatkan di sini bahawa tiada pembayaran pendaftaran diperlukan bagi mendapatkan perlindungan daripada PDIM ini, sama ada daripada bank ataupun polisi insurans dan juga pemegang sijil kaful, kerana ia adalah secara automatik dan percuma. Juga diingatkan orang ramai bahawa perlindungan PIDM tidak merangkumi pinjaman dan produk bukan kewangan, deposit seperti unit amanah saham dan produk pelaburan emas dan juga perak. Kita teruskan dengan perkongsian yang kedua. Ini adalah berita tular yang mengatakan berlaku penculikan kanak-kanak di Teluk Kemang Port Dickson. Walau bagaimanapun, berita ini adalah palsu dan sebenarnya tidak benar. Dan polis menafikan kejadian tular di media sosial. Kononnya kanak-kanak perempuan dilarikan lelaki di pantai Teluk Kemang Port Dickson 30 Ogos lalu. Dan Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Aisyah Muhammad berkata tiada sebarang laporan diterima berkaitan dengan insiden itu. Berita tersebut mengatakan bahawa kanak-kanak itu dilarikan seorang lelaki Melayu pada sejauh 3.5 km dan ditinggalkan di hujung pantai adalah tidak benar kerana tiada sebarang laporan polis dibuat berhubung dengan dakwaan tersebut. Walau bagaimanapun, pada jam 2.30 petang hari yang sama 30 Ogos, sepasukan polis daripada Balai Polis Teluk Kemang dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dimaklumkan bahawa seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun telah dilaporkan hilang di pantai Teluk Kemang tersebut. Walau bagaimanapun, kerana kanak-kanak tersebut telah sesat dan walau bagaimanapun ia telah ditemui semula dan telah dipulangkan dengan selamat kepada ibu bapanya. Baik, berita yang seterusnya. Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang diketahui, PKPP telah dilanjutkan sehingga hujung tahun ini dan anda diminta agar kekal tenang dan patuhi SOP. Jangan apa kerana kita masih lagi belum menang. Kita hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi terus-menerus membanteras penularan wabak COVID-19 ini di negara kita. Seterusnya, waspada pembelian perabot di platform Facebook. Ini adalah amaran kepada mereka yang gemar untuk diminta untuk berwaspada bagi mereka yang gemar untuk membeli barang-barang di dalam talian. Baik, polis di Raja Malaysia meminta orang ramai agar berhati-hati ketika memberi barangan di perabot dan modus operandi bagi skamer pembelian perabot ini adalah apabila skamer telah memperoleh wang deposit, skamer tersebut akan tutup akaun Facebook mereka dan mangsa mereka yang menulis di bahagian komen seterusnya akan dihapuskan komen tersebut dan akaun mereka juga telah diblok. Dan skamer juga menggunakan akaun bank rakyat tempatan ataupun mule account untuk terima bayaran tersebut dan skamer juga menggunakan aplikasi luar negara seperti Facebook dan WhatsApp untuk memperdayakan mangsa. Orang ramai diminta agar terus meneliti maklumat yang diterima dan memastikan bahawa bank yang diterima itu bukan daripada nama individu.
Seterusnya, SPRM tidak pernah keluarkan kenyataan media berkenaan siasatan pemberian wang sokongan PRKN 58 di Dun Slim. Dan SPRM telah menafikan kenyataan ini yang menyatakan bahawa tajuk tersebut SPRM siasat pemberian wang sokongan PRKN 58 Dun Slim. Dan SPRM juga meminta bahawa jika anda atau mana-mana yang terlibat menerima apa-apa maklumat berkaitan dengan rasuah ataupun salah laku, diminta agar terus melaporkan kepada SPRM ataupun kepada polis di Raja Malaysia sendiri. Baik, ini adalah berita tular mengatakan surat pengurniaan darjah kebesaran negeri Perak kononnya dikeluarkan oleh pejabat SUK Perak adalah palsu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak menegaskan bahawa surat yang sedang tular berkenaan pengurniaan darjah kebesaran dan pingat negeri Perak Darul Rizwan sempena Hari Keputeraan yang ke-63 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan merupakan surat palsu, dan pentadbiran ini menafikan sepenuhnya kandungan surat tersebut. Baik, sekian sahaja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan bersama kami di saluran berita RTM My Preview 123 dan teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia untuk mengetahui laporan terkini mengenai cuaca bersama Malaysia selepas ini.